الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pagi ini kita sambung semula ayat tafsir ayat kursi, ayat daripada suratul Baqarah 255, sambungan daripada kuliah yang lepas. Dalam kuliah yang lepas kita telah menghuraikan maksud sehingga kepada ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia yang maha hidup dan maha berdiri. Ayat yang pertama inilah yang menjadi antara sebab, kata para ulama, hadhil ayah a'zam ayat Al-Quran. Ayat inilah, suratul Baqarah tu dan juga Al-Quran tu, semuanya ada lebih kurang 6,600 lebih ayat itu, yang paling a'zam, yang paling agung, afdal, yang paling baik, yang paling besar, yang paling hebat adalah ayat 255 ataupun ayatul kursi. Daripada keseluruhan ayat-ayat di dalam Al-Quran, bermula daripada suratul Fatihah sehinggalah kepada surah yang terakhir, surah yang ke-114, surah An-Nas, ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Yang paling besar, yang paling afdal, yang menjadi punca sebab kenapa ayat ini diangkat menjadi ayat yang paling hebat di antara ayat-ayat yang ada dalam keseluruhan Al-Quran adalah pada ayat yang pertama yang menceritakan tentang tauhid kepada Allah. Jadi sebab itu, kalau kita boleh memahami maksud yang pertama ini, kita akan dapat jawapan kenapa ayat ini disebut sebagai a'zam ayat, ayat yang paling besar ataupun yang paling agung, kerana dia bercakap berhubung dengan tauhid. Sambungan daripada ayat tersebut, malah pagi ni kita nak sambung ayat yang selepas daripada itu. Dia sebenarnya satu ayat, ya, 255. La ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita ambil setakat tu dulu. Setelah Allah menyebut tentang keesaannya tauhid dan menyebut tentang sifatnya yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, Allah menyambung pada sambungan berikutnya, la ta'khudhuhu, dia tidak disentuh, maksudnya dia tidak ada pada dirinya
Sinatun. Sinatun, kalau kita tengok maksudnya nu'as. Sinah, terjemahan dalam bahasa Arab, maksud perkataan itu dalam bahasa Arab nu'as. Nu'as, mengantuk. Mengantuk. Maksud tu kalau kita kata kita mengantuk ni, kita sebut nu'as, mengantuk. Tidur, naum, niam. Tidur tu naum, kan? Sebelum Allah menyebut tidur, Allah menyebut mengantuk, kerana tabiatnya macam itulah. Sebelum kita tidur, kita akan disentuh oleh mengantuk. Orang yang tidur, dia akan mengalami apa yang disebut sebagai mengantuk. Apabila Allah menyebut bahawa pada zatnya, pada diri dia tidak ada apa yang dikatakan sifat mengantuk dan sifat tidur, ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah, kemuliaan, kebesaran, keagungan Allah itu, dia tidak mempunyai kelemahan dan aib. Dia tak ada cacat celanya. Kerana bagi Tuhan, mengantuk dan tidur itu suatu keaiban, suatu kelemahan. Berbeza dengan sifat manusia. Kita dah sebut sikit. Manusia kita, tidur itu merupakan sifat yang sangat diperlukan. Dan Allah menjadikan malam ini untuk وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah sebut dalam Quran, dia jadikan malam ini sebagai waktu untuk kita libas, pakaian untuk menutup. Sebab itu malam sinonim dengan gelap. Gelap ni sesuatu yang melindungi kita, menutup kita. Dan di waktu malam itulah Allah memerintahkan, Allah perintahkan supaya kita jadikan malam itu sebagai apa? Waktu untuk kita tidur. Tidur ni suatu ibadat, suatu perintah. Bahkan dalam sunnah diajar adab tidur. Diajar adab tidur. Bahkan ada beberapa hukum berkait dengan tidur ni. Antaranya larangan tidur, larangan salat dalam keadaan kita sangat mengantuk. Janganlah seseorang di antara kamu, kata Nabi, mendirikan salat dalam keadaan dia sangat mengantuk. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh tidur hingga hilang mengantuk dia. Satu orang yang sangat dikuasai oleh mengantuk, dia tak boleh salat. Seperti mana seseorang yang sangat lapar. Seseorang yang sangat lapar, seseorang yang ingin menunaikan hajatnya, dan seseorang yang sedang mengantuk, ini antara golongan yang dilarang dia melakukan salat. Sehinggalah ketiga-tiga ni hajat selesai, lapar pun dah selesai, mengantuk pun dah hilang, barulah dia salat. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi ajar kita. Al-Imam Nawawi meletakkan satu bab dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Saya sebut sebagai contoh ni kerana kitab ni kita belajar dan banyak dibaca di masjid-masjid.
Cuma tak sampai bab ni kadang-kadang. Nak sampai bab ni panjang lah. Bab larangan bercakap-cakap selepas Isya. Ada bab dalam Riyadhus Salihin tu kalau tuan-tuan tengok. Bab larangan bercakap-cakap selepas Isya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan hadis di bawah bab itu, antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada menunaikan salat Isya, baginda terus tidur. Habis sembahyang Isya, baginda terus tidur. Ini di antara adab. Kan? Cuma kita tak bincanglah wajib ke, jika ada maslahat, ada keperluan. Alasannya supaya tidak mengganggu waktu subuh. Nampak? Okey? Jadi Tuhan dia tak boleh bersifat dengan sifat manusia. Laisa kamithlihi syai'. Dia tidak sama dengan manusia. Jika Tuhan bersifat mengantuk dan juga mengalami apa yang dikatakan dengan tidur, ini menunjukkan kelemahan zat dia. Tuhan tak boleh tidur. Kalau Tuhan tidur, rosak alam ni. Sebab itu kita tak boleh samakan zat kita, diri kita, sifat kita dengan Tuhan. Tak boleh. Dan di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berfikir. Ni tak boleh tuan-tuan. Yang ni yang dia jadi apa? Yang tuan-tuan duk tengok ada orang mengaji agama, lah sekali dia jadi isim. Isim, tahu isim? Gila, waya putih. Antaranya apabila mereka tenggelam dalam ilmu ma'rifat. Ilmu apa ni? Mengenal Tuhan. Memang kita diperintahkan untuk kenal Tuhan, tetapi ada batasannya. Macam mana tuan-tuan kita nak mengenali Tuhan? Melalui hadis Nabi. Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu merenung, mengkaji, melihat ciptaan Allah, creation, apa yang Tuhan buat, alam ni, manusia tu sendiri. Kaji yang tu Tuhan suruh kaji. Tafakkaru. Tuhan suruh kita buat research tentang alam ni, tengok tentang alam ni, kaji tentang alam ni, manusianya, bagaimana proses kejadian manusia. Pasal tu bila Quran suruh kita mengkaji, merenung, melihat, Quran suruh kita tengok apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengok unta. Kamu pergi dekat unta tu, kaji unta tu, tengok unta tu. Wa ilas sama', tengok langit. Wa ilal ard, tengok bumi. Wa ilal jibal, tengok gunung. Tengok gunung. Tuhan suruh tengok alam. Nabi kata, wala tafakkaru, tetapi jangan sesekali kamu berfikir tentang Khaliq. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru anillah atau an Khaliq. Jangan kamu berfikir tentang pencipta, tentang Allah, tentang zat Allah. Macam mana Tuhan ni, sifat dia macam mana? Jangan. Kita beriman. Okey. Sebab itu bila orang tanya Imam Malik tentang sifat Allah, istiwa dalam bahasa Melayu kalau kita terjemah bersemayam. Bersemayam. Tuhan kata, thumma istawa 'alal 'arsy.
dia beristiwa di atas arash. Arash tu apa? Arash makhluk yang paling besar. Ini fakta ni. Kok tuan-tuan nak buat soalan akhir tahun ke? Kan? Buat family day, buatlah satu sesi soal jawab agama. Takkan nak merapu daripada awal sampai ke sudah. Nak BBQ, dah lah nak BBQ, buatlah himpun. Bagi tazkirah sikit, buat soalan agama. Makhluk apa yang paling besar? Arash. Dipikul oleh malaikat, dan kita akan duduk di bawah arash, yang mana selamat daripada matahari. Tapi nak duduk bawah tu bukan boleh semua pilot duduk tak ketawa hala bawah tu, dia ada golongan-golongan dia. Kita ni salah satulah. Pasal apa? InsyaAllah lah. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Daripada 7 tu kita duk nampak hak satu tu lah nak boleh masuk pun. Lelaki atau wanita yang hatinya terikat ataupun teringat ataupun tergantung dengan masjid. Yang lain tu pemimpin yang adil tak jadi pemimpin lagi. Kalau jadi pun tak tentu lagi nak adil. Harus dah. Kan? Okey. Tak boleh berfikir tentang zat Allah. Kalau kita fikir tentang zat Allah, tuan-tuan, manusia ni, pasal apa tak boleh fikir tentang zat Allah? Kita hanya boleh dengar apa yang Tuhan cerita, seperti mana kata Imam Malik, istiwa ma'lum. Orang tanya Imam Malik, istiwa tu macam mana? Imam Malik kata istiwa ma'lum. Maklum tu kita tahulah, istiwa tu bersemayam. Cukup. Wa kaifiyatuhu, macam mana Tuhan bersemayam, majhul, tak tahu. Wa su'al anhu bid'ah, duk tanya banyak-banyak ni benda hak baru, tak pernah ada zaman Nabi. Sahabat pun tak pernah tanya macam mana istiwa tu, arash tu macam mana, bersemayam tu lagu mana, tak pernah tanya. Tuhan sesuai dengan dia lah. Yang pentingnya dia dah habaq awal-awal, dia tak sama dengan kita. Kita pun sebut ke bawah duli yang maha mulia, tuanku bersemayam di atas singgasana. Istiwa juga tu. Istiwa dari sudut apa? Language. Dari sudut persamaan bahasa. Banyak kita kan, kita sebut muka tembok. Kita pun muka je, tembok kan muka kita sama tak? Tak sama. Kaki bangku. Sama dari sudut sebutan bahasa. Zat, sifatnya tak sama. Tak sama. Itu sifat Tuhan. Tak mungkin Tuhan sama dengan kita. Dan kita hanya akan melihat zat Tuhan. Dan inilah nikmat yang paling besar, yang paling agung bila kita masuk syurga. Melihat wajah Tuhan. Jadi sebab itu para ulama ahli sunnah menyatakan tidak ada sesiapa yang melihat Allah ketika hidup di dunia. Musa telah cuba, dia tak berjaya. Nabi naik ke langit di Sidratul Muntaha. Apa dia tu Sidratul Muntaha? Sidir. Apa tu sidir? Pohon bidara. Sidratul Muntaha yang tuan-tuan duk sebut masa malam Isra' Mi'raj tu pokok sidir, pokok bidara, tapi pokok dia sangat besar. Nabi kata dia punya daun pokok tu besar telinga gajah. Ini pun boleh masuk dalam teka-teki yang berilmiah lah. Sidratul Muntaha. Ulama berbeza pandangan. Malam itu Nabi tengok Tuhan ke tak? Ada orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni tengok tak Tuhan? Dia bercakap dengan Tuhan kan? Tuhan kata diwajibkan sembahyang. Masa duk bercakap, duk berdialog tu, Nabi tengok tak Tuhan? Aisyah kata cerin bulu roma. Cerin ni hang tanya soalan, cerin bulu roma. Tak tengok. Dia bercakap di sebalik hijab.
Tiba-tiba mari mana-mana ustaz duk kat bawah ni, dia kata Imam Ahmad mimpi tengok Tuhan 60 kali. Tu dia. Bukan tengok Nabi. Dia jumpa Tuhan dalam mimpi tu. Jumpa Tuhan, jumpa Allah dalam mimpi 60 kali. Kita nak jumpa sekali pun tak tentu. Jumpa Nabi pun harui, tambah nak tengok Tuhan. Kadang-kadang bila kita baca ni, kita bila nak cakap satu-satu ataupun kita nak sebut sesuatu, kita jangan sebut lagi, kita fikir dulu. Okey ni. Kan? Sebab kadang-kadang yang keluar itu yang menggambarkan apa yang duduk dalam ni. Kan? Okey. Jadi tak boleh kita fikir tentang Tuhan. Dia habaq kata dia tak mengantuk. Tapi kalau kita habaq kita tak mengantuk, tak lena. Ini juga nak menunjukkan sifat ilahiyah berbeza dengan sifat basyariyah. Ilahiyah tu ketuhanan. Nak jadi Tuhan, nombor satu tak boleh mengantuk. Nak jadi Tuhan tak boleh mengantuk. Kalau mengantuk macam mana nak jadi Tuhan? Duk idak mengantuk ya. Tadi pun lena dah, mangkit pun mengantuk lagi. Kan? Nampak? Lemahnya manusia ni. Hatta kan nak habaq ni bukan nak pelekeh, nak habaq. Memang Nabi pun habaq. Dia juga manusia. Bila Nabi bagi tahu dia manusia, dia tak ada sifat Tuhan. Apa dia sifat Tuhan? Tak mengantuk. Nabi bagi tahu innama ana bashar mithlukum. Aku ni nak bagi tahu awal-awal kat hampa, aku ni pun manusia biasa seperti hampa. Sifat-sifat manusia tu aku ada. Apa dia sifat manusia? Mengantuk. Nabi mengantuk tak? Mengantuk. Nabi tidur tak? Tidur. Pasal tu ada orang nak buat ibadat tak mau tidur, Nabi tak bagi. Ada orang dia nak buat ibadat dia tak mau tidur, Nabi tak bagi. Nabi larang, Nabi suruh tidur. Nabi suruh tidur. Orang yang buat ibadat sampai tak tidur melampau, ghulu. Yang ni bukan daripada ajaran Nabi. Kita tak disuruh sampai tahap tu. Nabi tidur. Dan dalam hadis Nabi pernah tidur sampai terlewat subuh. Kan hadis Bilal. Bilal kata kami balik daripada perang, Nabi suruh kami tidur. Kecuali aku tak boleh tidur pasal aku tukang azan. Nabi kata Bilal, hang jangan tidur, kami nak tolak Ustaz. Bila kata kami nak tolak Ustaz, lagi hang azan. Bilal kata tidaklah yang menggerakkan kami dengan aku lena, kami ni tak terjaga sehingga apa? Panas matahari. Lena tu sampai kena matahari baru terjaga. Tu dia cerah dah. Cerah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mangkit, suruh Bilal azan, salat. Man nasiya aw nama, siapa yang terlupa ataupun tidur, salatnya ketika dia ingat dan bangun. Tapi nak habangnya bukan isu Nabi mangkit sayuk tu. Isunya demikianlah tabiat manusia. Dia mengantuk dan dia perlu kepada tidur. Seorang yang cuba nak lawan fitrah manusia, dia akan rosak. Tidur. Itu satu anugerah, nikmat. Dan tuan-tuan jangan lupa, tak boleh tidur ni nikmat, tak boleh tidur ni bala. Ada orang yang cuba nak tidur, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Macam-macam lah penyakit berkaitan dengan tak boleh tidur ni. Ada orang yang tak mau tidur. Mudah sangat dia tidur. Mudah sangat tidur. Dan Allah buat tidur ni, kalau tuan-tuan tengoklah, tidur ni kalau tuan-tuan rujuk dengan kesihatan, dia mengikut perkembangan usia. Budak-budak memang perlukan tidur banyak. Sebab otak dia berkembang ketika dia tidur. Kuih besar, Tuhan buat ni cantik. Ni ciptaan ni Tuhan suruh kita kaji. Semakin besar,
kita dah semakin kurang tidur. Dia jangan duk jadi budak-budak lah. Budak-budak ni dia dua sifat dia. Dia jaga, dia makan, lepas tu dia tidur balik. Kita jangan jadi lagu tu lah. Kita bapak budak. Okey. Kemudian ayat ini susunannya sangat menarik. Pertama Tuhan sebut sebelum tidur, la ta'khudhuhu sinah. Sinah, mengantuk. Mengantuk pun tak. Dia tak ada rasa mengantuk. Apatah lagi tidur. Ada orang manusia, dia mula dengan mengantuk, kemudian dia akan tidur. Sehingga tidur ni boleh dibahagikan pula pada beberapa jenis. Sebab itu apabila ulama bincang, tidur ni batal tak salat? Batal tak wudu? Ada sebahagian dia sebut tidur tu membatalkan wudu. Siapa yang tidur, wudu dia batal. Kita tengok pandangan-pandangan lain, mereka tak sebut tidur tu yang batal. Tetapi ketika tidur, boleh berlaku perkara yang membatalkan wudu. Maksudnya bukan tidur itu yang membatalkan. Tidur tak batal. Yang membatalkan tidur, yang membatalkan wudu adalah ketika tidur boleh berlaku perkara yang membatalkan wudu. Nampak? Jadi sebab itu ada hadis sahabat tertidur menunggu Nabi. Mereka tertidur sembahyang Isyak, mereka tunggu lama tertidur. Kemudian apa dia? Rasulullah masuk, mereka terus berdiri. Itulah yang tuan-tuan dengar perbahasan ulama, sekiranya seseorang itu tidur tetapi papan punggungnya duduk ke bawah, kan, papan punggungnya merapat ke lantai, maka tidur macam ni tak batal. Tapi kalau tidur yang papan punggungnya tak stabil, maka batal. Apa beza tidur papan punggung ni? Semua tidur lah. Bukan isu tidur tu, isu apa? Isu adakah ketika tidur itu berlaku perkara yang membatalkan. Maka sebab itu ada ulama rincikan berkaitan dengan tidur ketika mana kita ada wudu. Tapi kesimpulannya bukan semua tidur itu membatalkan wudu. Itu saya nak sebut. Okey. Kemudian kesimpulan yang kita boleh buat pada ayat ini, kesemua sifat-sifat yang aib, yang buruk, mestilah disucikan daripada Allah. Mesti disucikan. Okey? Allah, tuan-tuan, berkaitan dengan nama-nama Allah ni, dia ada 3 kategori. Yang ni tuan-tuan kena faham elok-elok. Satu. Nama dan sifat Allah hanya boleh kita sandarkan kepada Allah apa yang dia sebut. Okey? Apa yang dia sebut dalam Quran ataupun hadis. Saya nak sentuh sikit isu 99 nama Allah. Sebab saya sebutlah satu. Apa yang Tuhan sebut, yang Tuhan habaq, dia nyatakan dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, kita kena beriman, kita kena terima. Kata para ulama, amirruha kama ja'at. Terima macam mana dia mai. Okey. Kedua, yang mana dia tak sebut tapi baik. Makna tu baik, sifat tu baik, tapi dia tak sebut, kita tak boleh sandarkan pada Tuhan. Contoh, Nabilun, cerdik. Nabilun, cerdik. Nabil, cerdik. Tuhan tak sebut sifat itu pada dirinya.
Dalam Quran, dalam hadis, Tuhan sebut dia Hakim, maha bijaksana, Alim, maha mengetahui. Maka kita tak boleh sandarkan apa yang Tuhan sebut, tak boleh sandarkan. Pasal itu seperti Hannan, penisbahan Hannan, ya Hannan, Mannan, tidak kuat dari sudut riwayat. Jadi yang mana Tuhan tak sebut ni, kita tak boleh nak pandai-pandai pergi sandarkan. Itu yang kedua. Hanya apa yang dia sebut saja. Yang dia tak sebut, kita jangan sebut. Yang ketiga, yang jelas buruk, yang ni kita kena tolak dan kita kena nafikan daripada Tuhan. Ada orang persoal tentang 99 nama yang kita duk baca tu kan, yang kita duk nasyidkan. Pertama, memang ada hadis dan sahih tentang kelebihan menghafal dan memahami 99 nama Allah. Lillahi tis'ah wa tis'una ithman. Bagi Allah itu 99 nama. Ni Nabi sebut. Dia sebut. Man ahsaha, sesiapa yang hafal, ingat, faham 99 nama tadi, dakhalal jannah. Bagi Allah 99 nama, siapa yang ingat, hafal, faham, dia masuk syurga. Tetapi ada dua isu tau. Ada dua isu. Ni kena faham ni, dua isu. Isu yang pertama, apa dia? Nasyid yang kita duk menyanyi tu, bukan semua nama-nama itu sahih. Bukan semua. Kan, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha, kan tuan-tuan duk nasyid kan? Bukan semua. Yang tu dia bukan dalam hadis, tapi dikarang. Ada nama-nama yang bermasalah dari sudut riwayat. Okey, tak apa. Itu satu. Kedua, nama-nama Allah tak ada had. Yang tu kita kena ingat. Kok tuan-tuan silap faham. Nama Tuhan ni bukan 99 saja. Berapa banyak tak tahu. Pasal apa kita tak tahu? Pasal dalam doa Nabi kata apa? Aku memuji engkau. Dalam riwayat Muslim, seingat saya, doa tu, aku memuji engkau dengan nama-nama yang engkau bikulli, dengan setiap nama yang engkau namakan, yang engkau beritahu, dan dengan apa yang tidak engkau beritahu. Ini hadis menunjukkan apa? Nama-nama Tuhan tidak diketahui berapa jumlahnya dan berapa semuanya, tak ada. Sebab Nabi sebut dalam doa tu, dengan apa yang engkau sebut, bagi tahu, dengan dan juga dengan apa yang kau tak nyatakan. Jadi cuma kalau nak dapat kelebihan tu, takat 99 tu dah okey. 99 tu dah okey. Tapi nama Allah bukan setakat 99. Macam tu juga sifat 20. Sifat Allah bukan 20 saja. Sifat Allah ni, tuan-tuan, saya nak pergi sebut. Berapa sifat Allah? Banyaklah. Sebab setiap nama itulah sifat dia. Kalau dia kata Ar-Rahman, dia Maha Pemurah. Sifat dia juga Maha Pemurah. Jadi kalau yang tu 99 nama, setiap nama tu itulah juga sifat dia. Tang tu saja dah 99 sifat. Dapat tak? Setiap nama Allah itulah sifat dia. Itu tak sama dengan kita. Kita ada nama, contoh saya bagi, Latif, Abdul Latif. Nama kita lembut, tapi kita belum tentu lembut, belum tentu orang yang lemah lembut, mungkin orang yang kasar. Itu maksud dia. Tapi Allah bila dia sebut itu nama dia, itulah juga sifat dia. 99 nama, 99 sifat. Itu yang kita tahu. Ada lagi yang Tuhan sembunyikan, yang Nabi bagi tahu. Hatta kan Nabi sendiri tak tahu. Jadi ini berkaitan dengan, dan penting tuan-tuan kita tahu nama-nama Allah, sifat ni, pasal kita nak doa.
Tuan-tuan nak doa, nak sebut Ya Rahman, Ya Rahim. Yang ni dia panggil tawassul. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka kamu berdoalah. Salah satu sebab nak bagi mustajab doa, sebut nama-nama Allah dalam doa tu. Seru. Pasal itu jatuh syirik besar orang yang seru nama selain Allah. Siapa yang seru nama tu selain Allah, yang dia seru dalam doa tu ya tu, ya tu seruanlah, wahai 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 wahai. Nama tu bukan nama Allah, maksudnya makhluk lain, jatuh syirik. Yang selalu orang seru ni kalau tarikat Abdul Qadir Jilani, Ya Ghaus, Ya Ghaus. Dia seru, dia sebut nama kawan tu dalam doa. Syirik. Pasal tu bila tuan-tuan pergi Bomo, tuan-tuan dengar dia seru apa? Suruh dia sebut, dia seru apa? Kalau dia kata Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Latif. Okey, nama-nama Tuhan. Dia sebut Ya Ali, kan? Ataupun Ya Marhum Kayang ke, kan? Apa lagi? Ya Tok Tina Alui. Selalunya nama-nama ni lah nama-nama apa ni? Keramat. Tak boleh lah, itu syirik. Okey. Dan kita tengok juga pada ayat yang berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat ini selalu disebut. Cuma kalau kita tengok sikit, saya nak ambil dari sudut bahasa Arab. Samawat jamak kepada sama. Satu, kalau langit satu, kalau satu langit dia panggil sama. Kena beza sebut tu bagi betul juga. Sama dengan samak. Sama hamzah tu langit kan? Sama langit. Kalau samak ikan. Kan? Dia beza huruf tu kadang-kadang lari makna walaupun nak dekat-dekat bunyi. Tapi dalam Quran, kalau tuan-tuan perhati, selalu dia guna perkataan samawat, jamak, langit-langit, menunjukkan bahawa langit ni ada lapisan. Langit ni berlapis. Dan kita tengok dalam hadis, dia ada 7 lapis. 7 lapis. Dan kita juga, apa dia ni, faham bahawa ketika kita mati esok, roh kita akan naik ke 7 langit ni. Ingat tak hadis tersebut? Hadis Bara' kan? Bila malaikat cabut roh kita, malaikat yang ditugaskan bawa roh akan balut dan dia akan naik di langit yang pertama. Di langit yang pertama sahaja, malaikat yang menjaga langit tu dah tanya, siapa fulan? Tuan-tuan, kalau langit yang pertama ni dia akan sebut, malaikat yang bawa kita ni, roh, perjalanan roh, nak naik bertemu dengan Allah di langit. Pasal tu tuan-tuan tengok kan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi tanya satu orang hamba, tuan dia nak merdekakan dia. Kemudian bawa mari kat Nabi, Nabi test hamba tu, mari sini. Man ana, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi tanya, aku ni siapa? Dia kata, engkau Muhammad Rasulullah. Soalan pertama lulus. Soalan kedua, tanya tuan-tuan sikit. Soalan kedua Nabi tanya apa? Aina Allah? Soalan ni soalan perang ni. Manusia berbalah soalan ni tak habis-habis. Kita kalau baca hadis ni pun kita tak tahu nak pusing ke mana. Hadis sahih Muslim. Man ana? Siapa aku? Engkau Rasulullah. Aina Allah? Di mana Allah? Apa hamba tu kata? Hamba tu jawab apa? Hamba tu kata fis sama.
Tuan-tuan kena ajak anak-anak daripada kecil lagi. Ajak, tanam dalam kepala dia. Tanya dia, di mana Allah? Latih dia. Suruh anak-anak kita ni akidah dia, akidah. Sebab tu Nabi tengok, Nabi ajak daripada kecil. Tanya soalan apa? Tanya soalan, di mana Allah? Tanya anak-anak kita, panggil dia, di mana Allah? Kita kena suruh dia jawab, lagu budak ni jawab fis sama. Tapi kebanyakan budak-budak fitrah dia akan jawab di langit. Di langit. Nabi kata apa? Nabi kata, sesak barat budak ni. Boleh dia kata Tuhan di langit. Tuhan di mana-mana? Tak, bila dia jawab dekat Nabi, Allah fis sama, Allah di langit. Nabi kata, a'tiqha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, dia seorang yang beriman. Very clear, tak payah duk pusing. Allahu fis sama, akidah ahli sunnah. Yang paling hak kerana berdasarkan hadis. Ni pusing lah. Dia kata, betul dia jawab di langit, tapi ni cara pusing ni. Salah satu cara pusing. Akal budak-budak. Takkan Nabi nak terang kot, lagi-lagi dalam. Jadi bolehlah pakai jawapan tu sesuai dengan akal dia. Kenapa kita nak pergi duk buat andaian-andaian yang Nabi tak sebut? Kalau kata benda tu tak betul, Nabi akan kata salah, khata, tak betul. Allah mawjud bila makan. Allah itu wujud tanpa ada tempat. Allah itu berada di mana-mana. Nabi habaq. Takkan budak-budak tak boleh faham? Ini menunjukkan akidah. Ini beza akidah. Akidah. Kan? Okey. Perbahasan banyaklah cerita dia ni. Kan? Allahu fis sama. Jadi nak ceritanya lahu ma fis sama. Tetapi kita kena faham, Allah itu tidak diliputi oleh langit. Allah di langit tapi dia tak diliputi oleh langit. Macam mana? Kan? Okey. Saya nak sebut sikit agak tuan-tuan. Dalam hidup kita, ni tuan-tuan kena faham elok kita dilitupi ataupun dikuasai oleh masa. Ada orang yang tak hidup dalam masa. Semua orang ada masa. Umur kita pun ni dah berapa dah ke-7 dah. Dah masa. Allah kata, huwal awwal huwal akhir. Dia yang maha awal dan dia yang maha akhir. Dia yang pertama dan dia yang akhir. Awal dengan akhir ni masuk bab apa? Masa. Awal masa, akhir masa. Tetapi saya nak tanya dekat tuan-tuan, pagi-pagi ni tajuk ni agak beratlah sikit. Adakah Tuhan duduk dalam sistem masa? Adakah dia terikat dengan masa? Dan adakah dia berada dalam masa tu? Dia kata dia awal. Awal tu masa. Adakah Tuhan pun tertakluk dengan masa? Tak. Dia itu apa? Dia yang menciptakan masa. Pasal itu Nabi kata la tasubbud dahr. Jangan maki masa. Jangan cerca masa, jangan kutuk masa. Fa innallaha huwad dahr. Tuhan itulah yang mencipta atau menentukan masa. Dia cipta masa, dia tak terikat dengan masa. Dia mencipta langit, dia tidak berada di dalam ataupun dia tidak diliputi oleh langit. Tapi kita sebab tu kita tak lipi ke dalam. Kita takat. Dia kata dia di langit, kita beriman itu. Kaifiat dia macam mana apa semua serah pada Allah. Banyaklah dalil-dalil yang disebut oleh para ulama. Allah berada di langit dengan dalil-dalil yang jelas. Nabi SAW Mi'raj, naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi naik ke langit. Nabi naik ke langit. Isra' Makkah, mari Aqsa. Mi'raj, sebab itu kita duk buat package Mi'raj, Isra', iaitu package daripada Mekah pergi Aqsa. Aqsa pergi Mekah, duk main kot bawah. Tapi kita tak buat package Mi'raj, naik ke langit. Naik ke langit bertemu dengan Allah. Ini akidah ahli sunnah.
Tapi kita nak sebut lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di atas muka bumi ni milik Allah. Satu orang tanya kemarin, dia kata kalau Cina mati, kita dengar orang bukan Islam mati, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah ataupun tidak? Wallahu a'lam. Dari sudut makna tak salah lah. Inna lillah, sesungguhnya kita daripada Allah. Yang kafir tu daripada siapa? Dia daripada Tok Pekong dia. Seakan lebih dia daripada lebih kita. Pasal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umum. Kita ni semua daripada Allah, baik kafir, baik muslim, semua daripada Allah. Wa inna ilaihi, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Ini hak. Pasal itu tuan-tuan, bila kita faham, takat ni cukup. Kekayaan yang tuan-tuan ada, anak isteri yang tuan-tuan ada, rumah, tanah, segala-gala yang tuan-tuan miliki, hakikatnya dia milik Allah. Sebab itu biasa baca tak? Tapi saya pun nak baca pun takut. Pasal kita tak akan sampai level ni lah. Saya tak akan sampai level ni. Saya tak tahu tuan-tuan sampai. Anas bin Malik. Baca. Mak dia nama apa? Ummu Sulaim. Bercerai dengan Malik. Pak Anas menikah dengan Abu Talhah. Kan? Menarik tuan-tuan. Ummu Sulaim ni, bila laki dia pergi ada urusan, balik mai, anak depa mati tau. Anak mati. Dia balik mai, laki dia balik mai, dia bersiap punya elok. Tuan-tuan jangan silap faham, yang mati ni anak, bukan laki. Yang tak boleh bersiap tu mati laki. Kalau mati anak tak apa. Bersiap, idang masuk apa semua siap. Laki dia pun balik, makan pun semualah. Tak kelih anak kita ni. Mana dia? Daripada aku balik tadi tak nampak. Dia dalam keadaan yang baik, makan. Lepas makan, dia ajak bersama. Dia layan first class, tip top. Anak baru mati, kita Allah tak tahu nak jadi kan? Tapi ni sifat tak biar. Layan apa semua bersama apa semua. Habis nak tidur dah selesai apa semua, dah bagi servis apa semua. Dia kata kalau ada orang pinjam barang kita nak kena bagi balik tak kalau dia minta. Laki dia kata kena bagi balik hak orang. Dia kata sesungguhnya Tuhan bagi kita pinjam anak. Dia bagi kita anak, tu dia bagi pinjam. Dia ambil balik dah. Anak kita telah kembali kepada dia. Melompat lagi dia. Macam mana hang boleh siap makan, hang boleh layan aku, hang tak habaq sepatah. Dia boleh kontrol tuan-tuan. Perkataan dia, Tuhan telah bagi pinjam dan dia ambil balik. Berat wal'iyadzubillah. Kita tak mahu lah pergi sampai tahap tu. Kita tak tahu kita mampu ke tak. Tapi saya nak sebut, laki dia pergi habaq dekat Nabi. Nabi kata, hampa semalam bersama ke tak? Dia marah dia kata, ni bini dia ni boleh anak mati tak habaq dekat dia apa semua, duk layan dia, bagi makan apa semua ni, dia tak cerita apa semua. Nabi kata, semalam hampa bersama ke tak? Bersama. Tuhan berkat apa yang hampa dapat semalam. Dia lahir anak, dikatakan kesemua anak dia hafal Al-Quran, kesemua dia anak dia jadi orang yang beriman. Tapi saya nak cerita perkataan dia tu, dia mengumpamakan sebagai pinjaman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau ada apa-apa yang tuan-tuan hilang ataupun ditarik balik, tuan-tuan pujuklah hati tuan-tuan dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walhamdulillahi rabbil alamin.